Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin, muslimat, ibu, ayah-ayah, mama, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada tengah hari yang penuh berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan lagi untuk hidup atas muka bumi Allah, dan hari ini kita dah masuk hari yang ke 16 Ramadan. Maksudnya dah separuh Ramadan kita telah lalui, alhamdulillah. Dan kita mohon minta kepada Allah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita supaya insya-Allah kita sempat menghabiskan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam masa yang agak pendek ini, insya-Allah hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai apa jasa kita untuk Islam. Sepatutnya hari ini mungkin ada ceramah biasa je, tapi oleh kerana ada pertukaran last minute punya perancangan, kita akan buat talk show lah. InsyaAllah kejap lagi Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairuddin Aman Razali At-Takiri pun akan sampai untuk bersama-sama dengan kita insyaAllah. Dan saya pun on the spot untuk semua jadi moderator. Mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. Baik, bulan Ramadan, alhamdulillah Ramadan tahun ini kita tengok ada kelainan dengan Ramadan yang lepas. Antara isu yang paling hangat berlaku isu Gaza. Dan sekarang ini sampai saat ini, pada waktu ini, teman-teman kita, ibu, ayah, adik-beradik kita di bumi Gaza sedang diserang bertubi-tubi oleh rejim Zionis. Ini tuan-tuan semua tahu. Dan alhamdulillah tentera Gaza, Brigade Al-Qassam berjaya menyerang kembali, berjaya menunjukkan tindak balas yang cukup baik terhadap, alhamdulillah dah sampai Ustaz Khairuddin. Boleh katakan alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah. Kita nak tengok bulan ini, kita dapat tengok bagaimana reaksi jihad yang cukup hebat berlaku dalam bulan Ramadan. Dan inilah fitrah bulan Ramadan. Kita nak tengok panjang-panjang tentang isu Gaza pun tak sempat, tuan-tuan sekalian. Cuma nak sebut kat sini, inilah fitrah Ramadan. Bulan jihad, bukan sekadar bulan hanya macam kita lah. Kadang-kadang kita kena muhasabah juga. Takut-takut Ramadan kita ni biasa sangat. Daripada darjah 5 sampai sekarang sama je Ramadan kita. Sahur, tak makan, tak minum, sampai maghrib, buka puasa, habis tarawih balik krong. Sama macam budak-budak dulu sama. Sahur, tak makan, tak minum, pergi sekolah, balik sehingga bazar Ramadan, kemudian buka puasa, tarawih balik krong. Sampai sekarang umur 20, umur 70, umur 80, umur 40, 50 pun sama rutin harian. Kita bimbang Ramadan kita termasuk di kalangan orang-orang yang laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Ramadannya lapar dan juga dahaga semata-mata. Nak banding dengan teman-teman kita di bumi Gaza, di bumi Syria, Allah uji Ramadan mereka bukan setakat tak makan, tak minum dan rutin harian, malah Allah uji mereka dengan jihad. Dan inilah fitrah Ramadan penuh dengan jihad. Bulan untuk menyumbang untuk Islam. Ada orang bila masuk Ramadan dia kata tak apalah, aku bukan tasbih, aku nak musdah masuk-masukkan dalam bilik. Ramadan yang kacau aku dengan Tuhan ni. Sedangkan Ramadan bulan untuk menyumbang untuk Islam, bulan untuk kita berjasa untuk Islam. Kalau kita tengok Nabi dan para sahabat, Ramadan mereka ini Ramadan rutin harian mereka, ruhbanu fil lail wa fursan fil nahar. Mereka ini ahli ibadah di malam hari dan panglima perang di siang hari. Ini Ramadan para sahabat, Ramadan yang paling baik. Kalau kita tengok siri peperangan, perang Badar bulan Ramadan, perang Ahzab bulan Ramadan, Fathul Makkah bulan Ramadan, apa lagi? Pembukaan kota Andalus bulan Ramadan, perang Zallaqah bulan Ramadan, Ain Jalut bulan Ramadan, peperangan pembukaan kota Palestin oleh Salahuddin Al-Ayyubi bulan Ramadan, pembebasan semenanjung Sinai bulan Ramadan, yang terbaru sekarang ini di Gaza bulan Ramadan. Ini fitrah Ramadan, bulan jihad. Jadi apa sumbangan kita untuk Islam, apa jihad kita untuk Islam dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Saya moderator Ustaz sebenarnya, moderator on the spot. Jadi hari ini kita bincang apa sumbangan kita untuk agama Allah, apa jasa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang insya-Allah sama-sama kita boleh contribute. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak fokus bab dakwah.
Kita nak fokus tentang tanggungjawab kita tentang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita boleh buat lebih-lebih lagi dalam bulan jihad ini, bulan kita nak menyumbang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang saya Al-Fadil ayah saya lah, ayahanda Tuan Haji Hussein bin Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia, merangkap pengerusi IFRD, Islami International Federation for Relief and Development. Ini gabungan NGO dunia yang alhamdulillah membentuk satu gagasan untuk sama-sama kita bentukkan satu gerak kerja yang cukup baik untuk keselarasan gerak kerja di seluruh dunia. Yang sebelah untung sana Al-Fadil Ustaz Dr. Khairuddin Ahmad Ghazali At-Tahiri, yang mungkin tuan-tuan dah kenal. Mungkin saya tak perlu perkenalkan lagi orang yang terkenal di seluruh Malaysia ini, alhamdulillah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita nak sembang bab dakwah. Kita ada masa pun tak banyak lagi. Saya nak serahkan kepada Al-Fadil Tuan Haji Hussein Ismail, sebab beliau antara orang yang sekarang ini orang yang full time untuk kerja dakwah, untuk laksanakan tanggungjawab dakwah di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi di Sabah dan Sarawak, termasuk Kepulauan Batam, Indonesia, Vietnam, Kemboja, Laos, Timor Leste, sampai ke selatan Sudan. Banyak macam tempat insya-Allah beliau berkongsi keberkatan dunia dakwah ini insya-Allah. Untuk sama-sama tuan-tuan boleh contribute, untuk sama tuan-tuan boleh berkongsi jihad dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita boleh sumbang insya-Allah. Saya silakan kepada Al-Fadil Tuan Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Fakhr Razi, Imam Muda Fakhr Razi yang menjadi moderator terdesak pada hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Fadil Ustaz Dr. Khairuddin At-Tahiri yang berhormat, tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sangat kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada tengah hari ini kita ada kesempatan untuk kita bersama sharing sedikit pengalaman kerja. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak yang kita boleh sama-sama sumbang akan dapat sama kita tegakkan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saudara sekalian, saya tak banyak nak mukadimahkan sebab masa singkat dan yang tadi disebutkan oleh tuan moderator. Saya akan terus kepada gerak kerja dakwah yang barangkali boleh kita berkongsi sama dalam kesempatan masa yang amat singkat dan sedikit ini. Yayasan Amal Malaysia ni sebenarnya kami tubuh dah 14 tahun. Tapi tuan-tuan, dalam NGO Islam ini memang takut sangat untuk kita nak istihar gerak kerja kita. Salah satu mission dan vision untuk mengusahakan penyampaian dakwah Islam khusus kepada yang not yet Muslim, kerana ini menjadi satu yang sebahagiannya menjadi ancaman kepada orang-orang yang sangat mencemburui. Tetapi kalau gerakan Kristian, Mercy ke Oxfam ke atau apa-apa pun, tuan-tuan akan lihat di sebalik objektifnya ataupun missionnya, direct dia menyebut to propagating Christian. Okay. Saya ringkaskanlah tuan-tuan, selepas 14 tahun, 13 tahun kita terlibat dalam medan charity and relief daripada China, Jepun sampai ke Kenya dan Somalia. Isu Palestin kita dah ambil tanggungjawab ni hampir dah sekian lama dan berpengkalan di sana di Palestin. Kalau nak sebut di segi penglibatan operasi di Palestin, kita berada di sana dan bersama juga dengan Muslim Care, kita terlibat dalam Mavi Marmara dan lain-lain. Saya tangguhkan dulu, kalau tuan-tuan nak menyumbang untuk tujuan itu, insya-Allah kami juga akan bersama untuk berbicara dalam tajuk yang berkenaan. Hari ini kita bercakap tentang dakwah kepada not yet Muslim. Tuan-tuan, kalau kita pergi di sebelah negara barat sekarang ini, negara barat masjid bertukar, masjid makin kuat, gereja bertukar menjadi masjid. Pendek ceritanya di sebelah timur ni suasana terbalik.
Paling fokus kalau saya sebut dalam waktu yang singkat ini, di Sarawak tahun 1960 Islam di Sarawak 20%, Kristian di Sarawak 16%. Cepat-cepat sekarang tahun mutakhir, Kristian di Sarawak menjejaki 47% dan Islam di Sarawak masih di sekitar 27%, atau guna pakailah data yang dimasyhurkan 31%. Pun begitu, kalau tuan-tuan berada di sana, satu kampung 3-4 gereja, 15 kampung di Muara Mangkos, satu saja surau. Saya pergi baru ni 2 hari yang terakhir, 5 hari yang lepas, alhamdulillah ada 11 orang yang dapat menerima hidayah dan mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, selepas tempoh yang berkenaan, akhirnya kita membuat satu keputusan, perlu dan sudah menjadi satu tuntutan untuk kita memulakan langkah bagi memulakan usaha menyampaikan dakwah Islam kepada yang belum lagi Islam. Tuan-tuan yang berada di PWTC ini, di KLCC ini, tuan-tuan yang berada di mana-mana di Kuala Lumpur ataupun di seluruh negara, di sekeliling kita, sebahagian rakan kita belum pernah menerima seruan hidayah. Kalau kita bercakap, kita akan bercakap, takkan tak sampai lagi seruan. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan, seruan ilahi tak sampai. Sebahagian sahabat kami yang converted, yang berjuang bekerja dengan kami, mereka menyebutkan kami 25 tahun duduk di Malaysia, tetapi sampai seruan Islam, apabila sampai di US, black Muslim di Amerika beri salam, dia kata dia belum Islam, dia tak Islam, dia Kristian. Why Christian? You are from Malaysia. Dia kata saya bekerja untuk Kristian. I don't know about Islam. Tapi duduk sana 1 bulan 2 bulan, convert di US, tak convert di Malaysia. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, akhirnya kita menubuhkan pusat dakwah serantau ataupun Regional Dakwah Center. Yayasan Amal dalam keadaan keupayaan yang sangat terhad, kami terpaksa mengambil orang-orang yang jauh lebih pakar, dan Yayasan Amal menjemput Datuk Dr. Harundin untuk chair jawatan kuasa perunding, termasuk juga Fadil Ustaz Khairuddin At-Takiri duduk dalam komiti perunding ini bersama dengan pakar-pakar yang lain, profesor universiti dan lain-lain, dengan yang terbaru bekas Ketua Pengarah JAKIM, bekas Menteri Besar Selangor dan beberapa yang lainlah daripada JAIS, daripada universiti, daripada pelbagai fakulti dan juga profesional, termasuk Datuk Dr. Razak Kecil yang terlibat dalam bidang gerak kerja dakwah untuk orang asli. Tuan-tuan, selepas tempoh 2 tahun, kita mulakan langkah, kita mengambil anak-anak orang Malaysia di pendalaman jauh di Sabah, Sarawak. 4 jam kalau sampai di Long Busang, 2 hari perjalanan baru sampai di Long Busang. Kita ambil yang newly converted, datang ke Kuala Lumpur di pusat dakwah serantau. Kami latih mereka selama 1 tahun sebelah rumah Al-Fatih Ustaz di Bangi, di Sungai Merak. Dalam keadaan hati yang sangat rasa tidak cukup yakin, tuan-tuan. Sebab yang datang Fatihah tak belum lagi, yang datang baru bersyahadah 1 bulan, yang datang baru bersyahadah 1 tahun, yang datang sebahagian keluarganya Islam tapi tak tahu langsung tentang Islam. Tapi berkat usaha bimbingan Datuk Dr. Harundin dan semua kawan-kawan, dengan sebahagian pensyarah dari universiti, setahun kami duduk di sini, latih training, termasuk juga program dengan keupayaan membangun diri untuk hidup selepas pulang. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya peringkat awal saya cukup rasa tak yakin sebab ada budak yang umur 16 tahun dan 17 tahun. Tapi tuan-tuan, yang 16-17 tahun yang paling tak yakin, yang ini paling ramai melakukan pengislaman, 75 orang dalam masa 1 tahun. Alhamdulillah, 2 tahun dalam gerak kerja ini, kami ambil cukup setahun, hantar balik, ambil lagi cukup setahun, hantar balik. 2 batch yang pertama dalam tempoh 2 tahun pengislaman sudah menjejak hampir 400 orang. Dan ini bukan untuk Sabah dan Sarawak saja, tuan-tuan. Kami letak Sabah di Sarawak, di Kepulauan Batam, di Timor Leste. Kita juga ambil daripada selatan Filipina, Cagayan de Oro, daripada Manila, daripada Ho Chi Minh, Vietnam, daripada Cambodia,
dan juga daripada sekarang yang akan baru insya-Allah daripada Thailand dan di Myanmar insya-Allah terdekat tahun depan ini, saya melihat prospek ini sangat menarik. Cuma yang saya nak sharing dengan tuan-tuan ni, yang gambar tuan-tuan tengok ni yang first time pakai baju sembahyang, sepatutnya tak pakai lagi, tapi bila kita duduk situ dia kata, dah Islam boleh ke saya sembahyang? Nak kata keperluan sembahyang bukan hak dia lagi sekarang. Yang penting kita kenalkan dia tentang akidah, mengenal dia tentang Islam. Tapi saya nak share dengan tuan-tuan, sebahagian ni dalam Facebook jangan walaupun kita bercakap langsung tak ada sentuh dalam Facebook sebab sangat sensitif. Ancaman yang kami terima, potong kepala lah, buru kepala lah, sebab yang memburu itu ialah yang sangat cemburu dengan kita. Boleh cakap di surau ni daripada gerakan Kristian. Tuan-tuan, yang sangat menyayat hati, malam yang teramai yang pernah kami Islamkan 25 orang, tapi dia menunggu kita datang kerana nak Islam. Dan malam itu sudah 9.30 di rumah panjang ni, dia tidak melebihi pukul 9 generator tutup. Elektrik memang tak ada, memang bergantung kepada generator. Tetapi tuan-tuan, hari itu dia tunggu sampai 9.30 kami datang sebab dah 3 rumah panjang yang lain yang kami pergi. Bila nak jemput, ni yang gambar ni, ini 25 orang serentak masuk Islam. Dan tak boleh nak sempat nak Islamkan seorang-seorang. Malam itu kita buat kemudiannya, malam itu 25 serentak kita Islamkan sekaligus. Dan tuan-tuan, sudah berlaku pengislaman. Selepas bila kita dah Islam, laki-laki kita peluk orang tua-tua. Seorang pakcik tu umur 73 tahun, bila kita peluk dia selepas pengislaman, dia tak lepas pelukan, menangis di bahu. Kata, kenapa pakcik? Kenapa menangis? Dia kata, saya ni sudah tunggu lama dah nak masuk Islam, tapi orang Melayu tak jemput saya nak masuk Islam. Tuan-tuan, sebenarnya dakwah ini terlalu subur. Terlalu subur. Permintaannya sangat baik. Kita di Semenanjung mungkin berbeza, tetapi di Sabah, di Sarawak, di Kepulauan Batam, di Filipina, di Cambodia, walaupun dai kita yang datang sini peringkat awal sepatah tak boleh cakap Melayu, kita latih mereka selama 2 bulan untuk bercakap Melayu. Dalam tempoh 2 tahun sudah 19 orang masuk Islam dalam keadaan kedaifan macam itu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, saya rasa sekarang ini sudah duduk di tahap yang ketiga. Kita dah mula masuk dengan pengambilan dai muslimat. Muslimat itu juga yang baru convert Islam dalam tempoh beberapa bulan. Kita ambil mereka datang ke sini. Sekarang dah mula ada 20 orang. Alhamdulillah. Majoriti yang convert ialah muslimat. Majoriti ini muslimat dan kanak-kanak. Suatu yang sangat luar biasa apabila yang datang bawa anak, mak dan ayah belum lagi Islam, tapi bawa anak, jumpa kita minta anak diislamkan. Bila kita tanya pasal apa tak mak yang tak Islam, bapa yang tak Islam, anak pergi Islam dulu. Saya belum habis lagi, saya punya yang stok yang muncung pendek tu tak habis lagi. Saya punya inai belum habis, saya punya babi belum habis. Saya kata tak apa, tak habis babi pun, Islam dulu, babi kemudian. Tak boleh, nanti selesai babi kita Islamkan. Macam-macam syarat tuan-tuan. Bila kita nak buat tu, kubur belum ada, kita buat kubur. Bila kita nak ajak dia mengislam, dia kata surau tak ada. Habis apa yang saya nak buat? Dia kata buat surau dulu. Mana ada tanah? Ambil tanah saya. Tanah, dia belum Islam, Ustaz. Tetapi menyerahkan tanah untuk dijadikan surau. Dan bila tengah buat surau, dia masuk Islam. Tuan-tuan, bila kita dah gerakkan program ini dalam tempoh yang saya sebut, baru 2 tahun turun di lokasi, Datuk Dr. Harundin, Datuk Nahwari dan beberapa pimpinan-pimpinan yang lain kalangan ulama agak yang terbesar yang terbilang ini memimpin terus. Tiap-tiap 2 bulan kita pergi ke sana, latih mereka mengolah, sebab dai ini dai yang muda, baru, termasuk sebahagiannya muslimat yang kita perturunkan. Tapi dengan pencapaian yang kita capai, alhamdulillah, kita rasa dia merupakan satu potensi yang sangat baik. Persoalannya yang ada sekarang ni, kami yang buat sebelah rumah Ustaz ni dulu, di Bangi ni, sebuah bangunan, di situlah 40 orang duduk, di situlah mereka makan, di situlah mereka minum, di situ mereka tidur, di situ mereka belajar.
tahun ini kita dah mula nak masukkan seramai 30 laki-laki dan 30 muslimat, insya-Allah. Tempat dah tidak mampu mencukupi, dan pihak majlis perunding yang dipenguruskan oleh Datuk Dr. Harudin membuat keputusan kita kena harus berpindah. Tak mampu bertahan di situ sebab keadaan tidak mengizinkan. Latihan praktikal dari segi kehidupan tak boleh dibangunkan, maka kita mengambil keputusan untuk kita bangunkan satu tempat. Alhamdulillah kita boleh tanah sekeping di sebelah KLIA Jalan Kebanting, Kampung Labuhan Dagang. Rezeki datang, 5 ekar dijual dengan harga 180,000 satu ekar. Selesai dah bayar sebanyak 846,000, dan tuan-tuan, tanah itu sudah kita nak mula bangunkan tahun ini, insya-Allah. Beberapa pihak yang lain juga telah mulakan bantuan untuk kita mulakan langkah kerja ini, dan kami fikir tidak mungkin kita panjangkan sebab kita kena mulakan pembangunan tahun ini, dan insya-Allah akhir tahun 2015 ni kita jangka kita dah mula mengorak langkah ke sana. Sekarang ni alhamdulillah bukan sekadar itu, PDS atau Pusat Dakwah Serantau ni kita dah mula bekerjasama langsung dengan Jabatan Agama Islam Sarawak, dengan Majlis Agama Islam Sarawak, dengan NGO-NGO yang tak ambil kira kamu politik apa sekalipun. Satu saja, kita nak memperkenalkan Islam, akidah kepada masyarakat di rantau ASEAN ini. Dan saya yakin ini bukan tanggungjawab kami di Yayasan Amal atau Pusat Dakwah, ini tanggungjawab kita semuanya bersama, insya-Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Sadaqallahul azim. Allah sebut, apakah ada lagi satu golongan, satu puak, satu kumpulan lain yang lebih baik daripada orang yang suaranya mengajak orang untuk yang kerja dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang berbentuk jawapan. Ada tak lagi satu kumpulan atau satu pihak yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bekerja beramal dengan amal soleh dan menyatakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, li an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Andainya kerana usaha kamu, sikit banyak usaha kamu, dengan usaha yang sedikit yang mungkin kamu beri, tak mampu tenaga, mungkin apa pun, menyebabkan orang lain yang belum Islam mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamu mendapat kelebihan seperti kamu memperoleh unta merah. Orang kata sini kena Ferrari merah lah, tapi saya tak tahu di KLCC ni apa istilah lain yang lebih hebat daripada istilah unta merah tu. Tak lebih arif kot orang sebut kata ni, ataupun dalam ungkapan yang lain disebut dunia dan seluruh isinya. Tuan-tuan, kalau dengan ruang yang sebegini kita boleh berkongsi bagaimana kita boleh bangunkan. Kami nak ajak tuan-tuan, andai tuan-tuan rasa cuti nak join sekali, silakan. Nak rasa feeling untuk turun bersama dengan orang yang sedang cinta syahadah, cinta tauhid, cinta macam mana, sentuhan sedikit kita bercakap, respon yang menarik. Dan tuan-tuan rasa sendiri bagaimana nak memberi, nak mengucap, nak menyampaikan syahadah, nak bimbing syahadah kepada mereka. Tuan-tuan tak rasa, tak boleh nak banding hebatnya, satisfiednya, meaningfulnya kita apabila kita boleh seorang ajak dia bersyahadah untuk mempersaksikan Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Rasul di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin di Sabah dan Sarawak, tapi di Semenanjung dan lain-lain kami gerakkan satu gerakan lagi namanya Rindu. Rindu ni pun ambil sentuhan hati di Sarawak, dipengurusikan oleh saudara Imam Muda Fakro. Ya. Rindu tu relawan doa. Bagaimana harus kita memperkenalkan yang sebelah kiri, sebelah kanan rumah kita, sebelah depan, sebelah keliling rumah, sebelah pejabat kita, sebelah rakan-rakan kita yang selama-lamanya selama ini mereka duduk selesa dengan belum pernah diperkenalkan Islam dan diajak Islam.
sampai waktunya bukan sekadar Sarawak dan Sabah, di sini juga harus kita mulakan langkah ini. Tuan-tuan, tidak ada harga yang lebih besar kalau kita boleh ajak orang untuk menerima hidayah, menerima Islam. Kerana penerimaan Islam ini dua saja natijahnya, either syurga atau neraka. Dan tidak ada hadiah yang lebih baik. Saya rasa dengan sempena bulan Ramadan ini, dalam waktu yang sangat terbatas ini, perkongsian singkat ini mungkin boleh membuka sedikit cetusan kita untuk berfikir bahawa perlunya kita bersama dalam menggerakkan usaha ini. Kalau nak bercakap lebih lanjut daripada itu, sebagai kita orang Islam di Malaysia, ini bukan sekadar soal tauhid, soal keimanan, tetapi lebih jauh juga bagi yang duduk di dunia ini, kita bercakap tentang security kita untuk masa hadapan yang sangat mencabar. Tuan-tuan, sampai itu untuk menutup sesi pusingan awal ini, saya fikir elok saya sebutkan, insya-Allah di Labuhan Dagang 5 ekar ini kami hanya beli tanah. Nak bangunkan ini, tadi yang bangunan yang ditunjukkan tadi, bangunan itu kosnya harga 22.9 juta. Sebab Datuk dia cadang ini bukan untuk Malaysia. Kita kena jadikan pusat ini untuk rantau ASEAN ini. Dan Sudan datang baru ni minta tengok semua kita punya kurikulum lain, dah mula berikan tanah untuk mula buka satu lagi PDS ini di Khartoum untuk Utara Afrika. Saya nak bercakap tajuk itu saya rasa terlalu jauh dan terlalu kerdil. Cukup kita bercakap dulu untuk rantau ASEAN ini, tuan-tuan. Dan untuk memulakan langkah 5 ekar, kita pecah-pecah lot. Duitnya tak ada, memang tak ada. Saya cakap tu terang di depan seluruh hadirin hari ini, bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini, memang sangat tak ada. Dan nak mulakan langkah kerja ini memang daripada seluruh yang bersimpati. Sebagai langkah awal, kita kata ambillah langkah 5 ekar yang sudah kita beli dengan sumbangan daripada pelbagai pihak. Kita pecah lot bagi 1 kaki persegi, kita minta orang sumbang wakaf. Kalau tak boleh guna wakaf sensitif, kita nama hibah dengan harga RM50 1 kaki. Itu gunalah bahasa mana yang sesuai. Dan tuan-tuan, saya rasa ini juga mungkin kita boleh bantu untuk menjadi sebahagian daripada jariah kita. Di samping kalau tuan-tuan sendiri boleh bersama dalam menjayakan mengongkosi kerja membangun dan juga mengongkosi kerja di lapangan. Sekarang ni bila kita ambil buat mari sini, kita juga biaya seorang da'i 1 bulan RM560 minimum 1 bulan. Dan 1 tahun kosnya sangat besar. Jadi saya rasa permulaan cukup saya sebut setakat itu untuk kita berkongsi sama. Dan saya rasa kita buka nanti kalau ada ruang sepatah 2 perbicaraan untuk kita boleh melihat bagaimana ruang usaha ini bukan usaha ini sepatut tanggungjawab kami, tetapi tanggungjawab kita bersama. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah memberi laluan dan pembukaan laluan ini, jalan ini untuk kerja kita yang lebih berjaya di hadapan ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa diucapkan kepada Yang Tuan Haji Hussein Ismail di atas perkongsian gerak kerja dakwah yang bukan sahaja tanggungjawab Tuan Haji Hussein, malah tanggungjawab kita semua. Rugi kalau kita hanya tengok saja. Mudah-mudahan kita boleh kongsi keberkatan dunia dakwah ini. Saya tertarik Tuan Haji Hussein asyik sebut orang-orang yang belum Islam, orang-orang yang belum Islam. Ini mindsetting. Kebanyakan daripada kita bila nampak orang Cina, orang India, kita kata dia orang bukan Islam, dia orang bukan Islam. Sebenarnya daripada awal lagi kita sudah menafikan hak mereka untuk Islam. Dia bukan Islam, seolah-olah dia tak layak untuk Islam. Kita kena tukar mindsetting. Kita nampak orang Cina ke orang India ke yang kita nampak bukan Islam ni, kita letakkan dalam jiwa kita, mereka ini sebenarnya belum Islam. Belum Islam. Tunggu di approach saja, tunggu diperkenalkan saja Islam. Kita ada produk yang paling baik atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kita perkenalkan saja. Baru ni saya sikat dulu ya. Baik headset, baik telefon ni lah. Baik telefon pulau bawah tu. Saya berurusan dengan seorang amoy, buat kan. Sembang punya sembang, dia kata, Cik kena tinggalkan kat saya ni, tak boleh hari ni tak siap ni, mungkin esok mungkin lusa siap. Saya kata okey, no problem, saya tinggalkanlah. Dia kata tapi Encik percaya ke kat saya? Kenapa sebab saya tak percaya? Saya kan orang kafir. Saya kan orang kafir. Saya kata apa masalahnya?
Yelah, ramai orang cakap kalau tinggal telefon ke alat elektronik dekat orang bukan Islam ni, nanti kalau dibaiki kat sini, dirosakkan kat sini, baiki kat sini, rosakkan kat sini. So boleh ulang banyak kali, datang kedai banyak kali, untung banyak kali. Saya kata, ya siapa cakap macam tu? Orang semua cakap macam tu. Kalau bagi kat orang kafir, bagi orang bukan Islam ni, dia orang akan buat macam tu, suka menipu. Saya kata, cik ni bukan orang bukan Islam. Saya memang bukan Islam. Tak. Saya kata cik ni, saya tengok cik ni cakap punya baik, orang pun cantik. Pompong lah sikit kan. Orang pun cantik, orang pun baik. Cik bukannya bukan Islam. Cik ni belum Islam. Orang baik macam cik ni belum Islam. Nanti saya percaya cik akan jadi Islam punya, insya-Allah. Iya ke? Betul. Suara saya sedap sikit. Keluar dia punya keperempuanan sikit kan. Mana nak sebut kat sini, kadang-kadang kita lupa nak approach. Orang sebenarnya menunggu-nunggu sebenarnya kita approach untuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kan sebelum saya pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Takiri, disebutkan tadi khairu minad dunya wa ma fiha. Seorang masuk Islam, seorang masuk Islam khairul laka min humurin na'am, lebih baik daripada kamu mendapat unta merah, mendapat keuntungan dunia berserta di sini. Ini pesanan Rasulullah pada Sayyidina Ali. Kalau seorang masuk Islam, bayangkanlah 400 orang, bayangkanlah 1000 orang. Sebab kita, mungkin kita tak turun, tapi sebab pertolongan kita, keuangan kita sebarkan maklumat ini, bagi tahu pada kawan-kawan kita. Allah bagi hidayah pada seorang saja. Allahu Akbar. Ferrari merah. Kan orang masjid saya dekat Syalam, pergi masjid naik Ferrari, baru dia tukar exhaust. Saya tanya, Cik Amin, berapa exhaust? Dia kata 70,000 Ustaz. 70,000 exhaust saja. Ini nilai dia. Nabi bagi pendekatan unta merah, Ferrari kan, bahasa kita lah. Sebab nak tarik jiwa-jiwa muda ni ada tertarik untuk Islam. Allah Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya moderator saja. Saya sedar. Okey, baik. Saya nak kepada Al-Fadhil Ustaz Takiri. Macam saya sebutkan dari awal tadi Ustaz, bagaimana para sahabat Rasulullah sendiri, diorangnya Ramadan mereka ini bukan saja Ramadan untuk mereka dengan Allah, malah Ramadan mereka berjasa untuk Islam. Dan kita tengok bagaimana pemahaman mereka tentang Ramadan ini, sehingga Ramadan jadi bulan jihad. Ramadan jadi bulan mereka sebarkan Islam sampai 2/3 dunia rela mati untuk Islam. Ini pemahaman mereka tentang Ramadan. Pemahaman mereka bagaimana mereka nak dapat takwa. Jadi mungkin tanggungjawab dakwah ni Ustaz, mungkin ramai lagi yang mungkin tak faham lah. Mungkin ada kaitan rapat dengan Ramadan. Mungkin Ustaz boleh sentuh sikit tentang bagaimana dakwah ni bukan hanya kepada orang yang kata tak apalah dakwah Ustaz dalam. Kan bagi Ustaz saya dia sudah, kan bagi Ustaz imam muda, imam tua, imam senior ke, bagi orang kami ni kerja-kerja macam ni nak dakwah pun tak reti kan. Jadi macam mana kita boleh pecahkan di dalam syarikat supaya nampak setiap orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fahuwa da'i, dia adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia jadi diri tu, kalau kenalkan diri, kamu siapa? Saya da'i ilallah. Saya ni pendakwah kerja dekat KLCC. Kan? Kita punya tugas yang paling utama adalah dakwah, tapi kerja dekat KLCC, kerja dekat Petronas, kerja kita engineer, tapi jawatan kita yang paling utama adalah da'i ilallah. Macam mana kita nak pecahkan minda ini supaya kita boleh anggap kita adalah pendakwah di jalan Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih kepada Al-Fadhil Ustaz Al-Razi, Al-Fadhil Muslim, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maksudnya adalah ada di kalangan kamu satu ummah. Ummah ini menyeru kepada sebenar-benar kebaikan, menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah perkara yang munkar. Dan mereka lah orang yang sebenar-benar beroleh al-falah. Ayat ini perintah daripada Allah kepada seluruh umat Islam untuk sekurang-kurang mewujudkan, melahirkan, memberi bantuan, memberi support
kepada kehadiran satu golongan yang melakukan kerja-kerja dakwah. Kita semua nak buat kerja dakwah secara lebih bersistem mungkin tak sempat. Walaupun hakikatnya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampai daripadaku walaupun satu ayat. Kerana sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam satu masyarakat menjadi fardu al-kifayah, mewujudkan satu kelompok manusia yang Allah sebut sebagai ummah. Ummah berasal kalimah amma ya ummu, makna lebih awal. Makna lebih awal lagi bagi amma ya ummu dengan maksud berhimpun atas sesuatu dasar. Ummah satu kelompok manusia yang berada di hadapan, yang berhimpun atas satu kerja yang sama, namanya ummah. Hari ini namanya gerakan, namanya persatuan, namanya kesatuan, apa sahaja nama. Kumpulan ini mesti ada, menjadi satu kewajiban. Kalau tak ada satu gerakan dibuat di bumi Sarawak, yang masih ramai lagi yang tak Islam, semua orang Sarawak berdosa. Tak ada gerakan ini di Sabah yang masih ramai yang berislam, kita semua berdosa. Di mana tempat, kampung, negeri, bandar, tak ada kumpulan ini, semua orang berdosa. Kerja dia yad'u nak ilal khair, ajak orang ke arah kebaikan. Nak ajak orang bukan kerja mudah, tuan-tuan. Kita mari surau tengah hari ni ajak kawan. Nak iman ada program sikit. Takkan pun nak dengar ceramah. Tu saya semua. Kalau orang bukan setanya, lakilah dia teka. Kita payah nak ajak orang bersama, tapi Islam ajar kita ajak. Kerana keadaan ajak ini pahalanya man dalla ala khairin fa huwa kafa'ili. Siapa yang tunjuk benda baik, dia semua macam orang buat. Yang umumna ilal khair, seru pada sebenar-benar kebaikan yang ditafsir oleh ulama dengan makna al-Islam. Kerana sebenar-benar kebaikan adalah Islam. Ayat ini tuju direct khusus kerja nak seru yang belum Islam kepada Islam. Tuan-tuan, Malaysia, rakyat Malaysia Islam 59% je. Kan ramai tu. Kalau nak ramai kena import Bangla masuk. Aman 170 juta. Tak ramai. Bukan Islam 41%. Kalau kerja Islam dibuat, lebih ramai yang masuk Islam. Yang kedua, yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruh buat baik, larang munkar, ini tuju pada hak dan Islam. Dan kita kat sini lah. Hak belum Islam, ajak dia masuk Islam, panggil, seru, jemput. Yang bedah Islam ni, suruh dia. Suruh buat benda baik dan cegah dia buat perkara munkar. Menarik hak ujung tu. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang sebenar-benar beroleh al-falah. Kita dah sebut hayya alal falah, hayya alal falah. Mana apa al-falah? Al-falah terjemah dari mana berjaya. Tapi al-falah lebih dalam maknanya. Merujuk pada kejayaan yang diperolehi selepas melalui suasana dan keadaan yang sukar dan juga payah. Daripada kalimah aflahal habbu, biji benih. Bila benih dia terbuka, dia keluar tunas, namanya aflahan. Tunas nak keluar bukan mudah, benih dia keras. Kita boleh mamak muda kita, gigi kita. Ni benih, tunas yang lembut tu macam mana boleh pecahkan biji yang keras. Itulah konsep bila boleh keluar tu al-falah dia bagi. Kerja dah bukan mudah. Boleh buka dalam cerita yang Cikgu Musim tadi. PDS ni memang selang rumah-rumah dari rumah saya, besok yang malam pagi. Kerja yang bukan mudah. Pergi ke Sarawak, kena naik bot, berjam-jam, menyusui sungai, sampai rumah orang asli, rumah orang macam-macam. Yang tak ada api, tak ada air, tak ada selimut, tak ada bantal. Pukul 9 malam dah gelap duduk dah. Akan berita ayam pun ada banyak lagi. Kerja yang tak mudah. Tuan-tuan selalu pergi tak tadi? InsyaAllah. Tapi hati kita InsyaAllah bila tahu lagi tu. Tapi tak apa. Kalau kita tak boleh pergi, kita bantu kan boleh pergi. Cikgu Sri boleh pergi. Kita bantu PDS untuk pergi. Konsep bantu ini, saya ambil satu hadis kembali.
Hadis ini saya buat mengajar minggu lepas di tempat saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan satu orang yang nak berperang, maka dia juga berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Sesiapa yang mewariskan dalam keluarganya seorang yang berjihad, berperang, dia juga berperang. Kita membuat persiapan. Dia nak dipegang tak boleh sebab dia kecil manis. Dia darah tinggi, dia lemah jantung, mungkin kaki dia kena potong dah. Dia mungkin penakut, dia mungkin banyak kerja, bini ramai 4 orang, anak 20 orang. Dia ada macam-macam permasalahan. Dia tak lagi pegang, tapi dia tolong persiapkan. Ada orang berani, ada orang ada masa, ada orang yang berjiwa ketat, dia boleh pergi. Dia tolong persiapkan. Nak pergi mana? Pergi Sarawak. Tiket berapa? Tiket apa namanya, ambil 400 naik Air Asia. Okey, bagi saya bagi 400. Tolong persiapkan. Dia juga sama macam orang yang pergi perang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, man khallafa, siapa yang mewariskan. Dia tak mampu tapi anak dia boleh pergi. Dia tak usaha anak dia. Melahirkan anak yang jadi imam muda, tak ada salah. Mewarisi kerja kita mati dah. Menyiapkan anak-anak generasi, anak, cucu, cicit, cuit yang boleh di PDS melahirkan orang-orang yang nak jadi pendakwah. Ambil 20 orang setiap tahun. Tahun siapa orang? Tak ada orang. Tahun-tahun yang dah buat kerja dakwah. Menyediakan orang yang nak berdakwah. Faqad ghaza, perang juga Nabi kata. Dan tadi itu perang sah, ni dakwah. Perang lain, dakwah lain. Lagi perang